dengar. Okay, bagus. Rajinnya lah dengar. Alright, dah start record. Alright, ready? Boleh start? Apa ni? Boleh. Okay, Sam, dah start kelas dah? Semalam dah start kelas dah? Intro je. Yalah, intro lah ni. Ini intro. Chapter 1. Pasal intro saja. Tapi intro ni sampai habis lah kita belajar. Ada banyak slide ni. Okay. Kalau terlepas yang ni, nanti jadi banyak benda nak kena catch up. Okey, jom kita mula. Jadi chapter 1 ni adalah introduction berkenaan dengan manufacturing lah secara umum dia. Ya. Okey, jadi mula sekali, what is manufacturing? Apa benda manufacturing ni? Okey, manufacturing ni ialah the process of converting raw materials into products, by means of various processes, machinery and operation through well-organized plan for each activity required. Jadi kita nak convert raw materials. Raw materials ni yang kita belajar sem lepas lah. Metal, ceramik, polymer, composite. Itu raw materials. Kita convert dia kepada products. Kaedah dia melalui berbagai proses lah. Guna macam-macam proses, macam-macam mesin, macam-macam operation dan dia mestilah well organized. Jadi yang kita belajar semestinya inilah proses ni. Proses-proses menukarkan daripada raw material kepada products. Okey. Jadi proses dia bermacam-macam lah. Itu dia mestilah ada proses design of the product. Lepas tu selection of raw materials. Kemudian apa proses dia? The sequence of processes through which the product will be manufactured. Ni 3 asas yang basic lah. Mula sekali kena design. Design ni lah kerja korang kan? Industrial designers. Kena design the product. Lepas tu selection of raw materials. Yang ni yang belajar saya lepas. Kita dah belajar jenis-jenis materials. Jadi kita kena pilih lah material mana satu yang kita nak guna. Selection of materials ni dia ada kaedah dia. Kaedah selection of materials ni korang tak belajar lagi. Tak belajar. Saya tak tahulah yang ni bila korang belajar. Tapi selection of raw materials tak belajar. Belajar raw materials saja. Kaedah memilih dia tak belajar. Sorry. Kemudian the sequence of processes. Kenapa manufacturing ni penting? Sebab the higher the level of manufacturing activity in a country, the higher the standard of living of its people. Jadi manufacturing ni kira asas kepada kekayaan suatu negara lah. Kalau level manufacturing dia tinggi, maka negara tu kaya. Dia menghasilkan banyak barang-barang, dia boleh jual, dia boleh ekspor. Jadi manufacturing ni asas lah kepada ke standard of living bagi suatu orang di dalam suatu negara. Kemudian manufacturing has the important function of adding value to a manufactured product. Jadi dia add value, menambah nilai kepada suatu produk, supaya dia lebih senang market, more marketable, meningkatkan nilai dia, in the monetary worth. Sebagai contoh clay. Clay ni tanah liat mungkin kalau setakat tanah liat dia tak berapa berharga. Jadi kita boleh convertkan dia menjadi ceramic cutting tool. Jadi dia jadi menaikkan harga dia. Dia add value. Proses manufacturing tu dia add value kepada raw material tanah liat tu kepada ceramic cutting tool. Okey, ada 2 asas kepada manufacturing process, iaitu yang pertama ialah dia punya processing operations lah. Yang kedua adalah
assembly operation. Ya. Jadi suatu produk tu kita hasilkan tak terus terhasil satu produk, ya. Biasanya dia ada part-part, komponen-komponen, lepas tu kita kena assembly, kena sambung-sambungkan dia, kena cantumkan dia. Itu asaslah kepada manufacturing, ya. Jadi dia punya processing operation dia, ya. Itu yang tadi tu transform work material from one state of completion to a more advanced state, ya. Dia change the geometry, change the properties, change the appearance of the starting material. Lepas tu dah siap, barulah kita sambung-sambungkan. Itu adalah assembly operations. Yeah. Assembly operation join two or more components to create a new entity. Right? Jadi dua-dua ni kita belajar dalam subjek ni lah, ya, processing operation dan juga assembly. Right? Okay. Classification of manufacturing ni ditunjukkan dalam rajah ni lah. Ya. Dia ada dua tadi yang kita sebut, itu the processing operations dan assembly operation. Ya. Dalam processing operation ni dia pecah kepada tiga, iaitu shaping processes, property enhancing processes dan surface processing operations. Ya. Shaping proses ni adalah dia pecah lagi kepada solidification process. Ya. Solidification process ni adalah kita hasilkan suatu produk tu daripada keadaan cecair, kita solidifikan dia jadi pepejal. Itu solidification process. Particulate processing, kita datang daripada partikel, daripada serbuk, kita padatkan, dia menjadi satu solid produk. Itu particulate processing. Deformation processing adalah kita ada satu raw material, satu blok solid, kita deformkan dia, kita ketuk, kita gelik, kita bengkokkan, itu deformation processes. Kemudian dalam kategori ini yang terakhir adalah material removal. Material removal contohnya daripada satu blok solid kita potong. Kita potong, menghasilkan satu produk. Itu material removal. Alright. Kemudian yang seterusnya property enhancing processes ni, kita ada heat treatment. Kita ada heat treatment je. Itu property enhancing processes. Kemudian surface processing operation ni adalah cleaning and surface treatment, coating and deposition processes. Itu surface, ya. Assembly pula dia ada dua. Satu adalah permanent, satu lagi adalah yang non permanent. Ya, permanent ni maksud dia kekal lah. Kita sambung je, kita tak boleh nak buka balik. Yang non permanent ni, antara salah satu komponen non permanent ni adalah mechanical fastening lah. Kemudian dia ada lagi. Mechanical fastening ni dia tak permanent. Ya, contohnya macam screw, bolt, itu mechanical fastening. Ya, screw kita screw, dia dah bersambung, kita boleh buka balik. Kita buka balik, buka screw tu. Itu non permanent. Ya. Dalam kategori permanent ni kita ada welding, brazing and soldering, adhesive bonding. Ini permanent, dia tak boleh nak buka balik lah. Ya, bila dah welding dia dah melekat terus. Okay. Dalam mechanical fastening ni contohnya threaded fastener. Threaded fastener ni macam screw dengan bolt lah. Ya. Ada juga yang permanent fastening methods. Ya, permanent fastening methods untuk mechanical fastening ni. Ya, permanent. Ataupun nanti kita belajar, saya pun dah terlupa. So keseluruhan dia, inilah dia keseluruhan yang kita akan belajar. Ya, daripada awal solidification processes sampailah permanent fastening methods. Ini adalah secara umum untuk metal, seramik, polimer, komposit. Ya, semua ni. Ya, umum dia. So banyaklah sebenarnya yang anda kena belajar. Kita tengok contoh-contoh lah. Yang ini contoh-contoh processing. Ya, contoh macam kerusi ni, kerusi plastik. Ya, dibuat daripada polypropylene and glass fiber. Ya, maksud dia komposit lah ni. Ya, matrik dia adalah polypropylene, fiber dia adalah glass. Proses penghasilan dia adalah injection molded. Ini yang kita kena belajar. Ya, apa dia injection molded ni?
Yang ni pula lampu meja ke, lampu katil ke dihasilkan material dia adalah aluminium base ya. So base ni adalah aluminium, red and peridot colored Swarovski crystal. So dia letak kristal lah. Kristal dia kat mana tak tahulah, tapi ada Swarovski crystal ya. Kristal Swarovski crystal ni kategori gelas lah, kaca. Okey, so proses penghasilan dia adalah menggunakan laser cut dan juga gold anodize. Ya, laser cut ni ialah material removal lah. Ya, gold anodize ni ialah surface treatment yang tadi. Ya, kita ada surface treatment. Kita depositkan gold ke atas metal tu, aluminium tu. Laser cut ni ialah material removal. Tapi laser cut ni kita tak belajar, kita tak belajar. Ya, kalau nak belajar laser cut ni dia ada satu subjek special di MJIT adalah kita panggil non-traditional machining. Ya. Dia bukan traditional. Laser ni dia advance. Okey, baju macam penghasilan baju ni material dia adalah quick dry polyester microfiber. Polyester lah ni yang kita belajar saya lepas ni pasal polyester, banyak kita belajar kan. Ya, proses penghasilan dia adalah laser cutting and stitching. Ya. Stitching ni kita tak belajar lah. Ya. Rasanya tak belajar saja. Stitching tak belajar. Alright. Okey, ini pula proses lah. Teacher tunjukkan contoh penghasilan Olympic medal. Ya, menggunakan proses CAD-CAM. Ya. Computer aided drawing, computer aided manufacturing. Ya. Jadi CAD-CAM ni kita tak belajar lah, kita tak belajar computer aided manufacturing. Computer aided design ni, computer aided design ni drawing macam AutoCAD apa tu lah. So dia tunjukkan step by step ni, boleh nampak kan? So dia bermula dengan model, model of the medal. Jadi dia buat daripada plaster model. Lepas tu step yang kedua, the model is scanned with a laser to produce a digital computer called a computer aided design. Dia scan ni, scan menggunakan laser. Ya, jadi dia macam photostat lah, macam tu lebih kurang. Tapi dia scan gunakan laser. Daripada proses scanning ni, dia jadi drawing. Okay, canggih lah tu kan. So dah dapat drawing ya. Jadi daripada drawing tu dia akan convert kepada numerical control machine to cut the die set. Ya. Ini computer aided machining ya, ataupun computer aided manufacturing ataupun computer aided machining. Kita ada satu mesin kita panggil CNC machine tool ya. Ni korang masuk workshop dia ada tunjuk kan ni. Ya, mesin CNC ni kan. Ya. Jadi nak operate mesin CNC ni dia kena ada program. Ya. Dia ada ke program, dia punya program dia akan mengarahkan mesin CNC ni untuk potong macam mana. Ya. Program ni dia convert terus daripada drawing, daripada CAD. Sekejap saya nak pasang power sekejap. Okey. Jadi daripada drawing dia convert kepada program untuk menjalankan CNC machine tu. Yang ni belajar masa workshop hari tu kan? Belajar tak? Tak belajar Ada. Okey. Jadi fahamlah apa yang saya cerita ni. Alright. Jadi CNC machine dia akan menghasilkan die. Die. Die ni dia ada top dengan bottom die lah. Ya, die ni kita panggil die. Lepas tu langkah ke berapa ni? Ni ketiga, keempat blank sakat from saya pun dah rabun.
blanks are cut from bronze metal sheet stock using an abrasive water jet. Okey, yang ni dia menghasilkan blank. Ni kita panggil blank lah. Ya, jadi blank ni yang kita masukkan ke dalam die. Ya, jadi die ni dia akan tekan menghasilkan kita punya produk. Ya, jadi dia kena menghasilkan blank. Blank ni dia dapat daripada sheet stock. Sheet stock ini yang kita belajar. Tak. Ini daripada sheet material bronze tu kita potong, kita menghasilkan blank. Blank ni kita bawa pergi ke die. Ya. Jadi potong ni menggunakan abrasive water jet. Ya, abrasive water jet. Jadi dia ada water jet, dalam dia ada abrasive macam pasir lah. Jadi bila dia tembak metal tu akan terpotong. Ya. Abrasive water jet ni anda tak belajar lah. Ya. Tak belajar. Okey, dah dapat blank. Jadi blank tu kita akan panaskan, heated and placed between the top die and bottom die. Very high pressure is applied by a press at a very slow rate. The blank plastically deform into the metal. Ya. Yang ni kita panggil isostatic pressing. Isostatic pressing ni kita belajar nanti. Okey, menghasilkan kita punya medal, ya, medal. Lepas tu dia kena buat finishing step. Ya, finishing step ni ialah chemical etching, gold or silver plating, lepas tu packaging. Okey. Yang ni kita panggil proses lah, manufacturing proses. Ya, daripada proses menghasilkan drawing, kemudian machining, ya, kemudian menghasilkan blank, kemudian pressing, ya, menghasilkan finishing pula. Okey. Okey, jadi manufacturing process converts unfinished materials to finished product, ya, menggunakan machines ataupun machine tools. Ya, yang tadi itulah CNC machine tu, itu kita panggil machine tools. Ya. Contoh-contoh proses adalah injection molding, die casting, stamping, arc welding. Ya. Ini adalah contoh-contoh manufacturing processes. Ya. Contoh kalau macam tadi adalah isostatic press. Ya. Okey. Apa maksud proses ni? Proses ni maksud dia adalah sequence of steps, processes or operation for production of goods and services. Ya. Dan biasanya dia menggunakan suatu machine tool. Ya. Apa dia machine tool? Machine tool adalah assembly of related mechanism on a frame or bed that together produce a desired result. Ya. Contoh macam Rajah tadi, CNC machine tu adalah suatu machine tool. Ya. Jadi dia perlukan machine tool untuk menghasilkan manufacturing process tu. Okey. Okey, dalam proses menghasilkan suatu produk, manufacturing process itu dia ada istilah-istilah ataupun terms yang anda kena fahamlah, ya. Iaitu kita ada job dan juga station, ya. Apa dia job? Job adalah a group of related operation generally done at one station. Ya, contohnya dalam tadi CNC machine untuk menghasilkan blank tu itu adalah satu job. Ya, kat mana dia hasilkan blank tu kita hasilkan di station. Boleh faham itu yang dimasukkan dengan job dan juga station. Proses menghasilkan itu kerja penghasilan itu kita panggil job. Tempat di mana kita buat tu adalah station. Ya. Jadi station is the location or area where production is done. Ya. Okey. Jadi kita lakukan operation dalam job tu kita lakukan operation, ya. Jadi operation ni adalah action to produce a desired result or effect. Categories of operation ni adalah macam material handling and transport, ya. Proses-proses menghantar raw materials, itu kita panggil material handling, ya. Kemudian processing tadi, itu adalah processing, itu adalah operation jugalah. Packaging, ya, dah siap kita kena package,
Inspection and testing itu adalah operation dan juga storing. Right? Okey, ini semua tadi saya dah sebutlah dia ada 3 kategori processing tu, iaitu shaping, property enhancing dan surface processing, ya. 3 tadi. Okey. Yang shaping tadi itu yang bahagian pertama ni, shaping operation tadi pecah kepada 4. Yang ni saya dah sebut tadi, itu solidification process, particle processing, deformation process and material removal process. Right? Assembly pula terpecah kepada 2, sama ada joining, sama ada permanent joint tadi ataupun mechanical assembly. Ya, permanent joint boleh jadi welding, brazing, soldering, adhesive bonding. Mechanical assembly ni adalah yang menggunakan threaded fastener macam screw, bolts dan juga nuts. Ya, ada juga yang lain macam press fitting. Press fitting ni kita paksa, ya, kita paksa dia bersambung. Itu press fitting dan juga expansion fits. Okey, jadi apa tugas anda dalam proses manufacturing ni? Ya, nanti bila anda masuk kilang, kerja di kilang, apa kerja anda? Ya. Contohlah kalau anda jadi design engineer, bukan apa ni industrial designer lah, design engineer. Ya, yang ni kena belajar engineering lah. Kalau design engineer, responsibilities dia ialah dia kena design lah, what the design is to accomplish. Ya, apa fungsi produk tu. Ya, apa yang dia perlu accomplish. Ya, the assumption that can be made. Ya, service environments of the product. Ya, jadi bila kita hasilkan produk tu kita nak guna kat mana. Sebab apa, environment dia memberi kesan. Final appearance of the product. Ya, kemudian kita design, ya, product design with the knowledge that certain manufacturing will be used. Ya, jadi bila kita design, kita kena fikirkan, kita ambil kira kita nak hasilkan menggunakan kaedah apa. Ya, jadi kaedah penghasilan itu mempengaruhi design kita. Right? Itu adalah design engineer. Manufacturing engineer pula, responsibilities dia lah dia kena select and coordinate specific processes and equipment. Dia orang ni yang kena pilih proses apa yang kita kena guna dan mesin apa yang kita kena guna. Ya, dia punya proses dan equipment. Lepas tu supervise and manage their use. Ya, jadi masa proses manufacturing tu berjalan, dia kena supervise lah. Itu tugas manufacturing engineer. Ya. Biasanya kerja yang paling penat sekali ni manufacturing engineer lah, sebab dia kena duduk kat line tempat penghasilan produk tu. Dia tak boleh duduk kat office. Ya, dia kena ada sepanjang masa proses tu berjalan. Kalau macam design engineer tu, dia design, dah sampai dia pas kat manufacturing engineer, dia dah boleh relax dah. Ya, kecuali kalau ada masalah, barulah dia kena betulkan. Senang sikit. Manufacturing engineer dia susah sikit. Sebab saya pernah kerja jadi manufacturing engineer tu. Masa saya kerja kat kilang Proton, kena duduk kat line. Kat tempat bahagian pemasangan kereta tu, pergi kat situ. Ya. Dia jadi tak boleh nak rehat. Ya. Jadi kalau nak rehat, bolehlah naik pejabat kejap, duduk kat office. Tapi bila tiba-tiba bos datang, memang habislah kalau kau tak ada kat line nanti kena marah. Itu manufacturing engineer ni kerjanya penat. Kemudian kita ada industrial engineer, ya. Dalam kurungan manufacturing engineer, tapi dia tak sama dengan manufacturing engineer yang tadi. Industrial engineer ni dia mengawal sistem. Ya. Jadi contohnya dia akan dia yang menentukan layout proses tu. Itu industrial engineer punya kerja. Ya, jadi daripada satu stesen pergi kepada satu stesen yang lain tu macam mana dia punya kedudukan dia. Itu kerja industrial engineer. Time study untuk satu stesen tu berapa lama sepatutnya. Lepas tu macam mana dia nak design supaya proses penghasilan tu lebih cepat. Okey.
industrial engineer juga dia study cost. Ya. Kos penghasilan ni kerja dia industrial engineer. Materials engineer dia specify ideal materials. Dia ni yang kerja pilih materials ataupun dia nak tukar materials lain. Itu materials engineer. Yang ni yang kita belajar sem lepas lah. Ya. Yang kita belajar untuk subjek ni adalah untuk kerja-kerja manufacturing engineer. Ya. Korang industrial industrial designer kan, bukan engineer kan. Tapi korang kena tahu jugalah apa kerja-kerja seorang manufacturing engineer ni supaya boleh faham bila design manufacturing ni macam mana nak hasilkan. Ya. Dia tak boleh main design je kan. Dia kena fikirkan macam mana nak hasilkan produk tu. Okey, jadi seterusnya yang ni adalah macam mana nak menghasilkan macam mana nak apa konsep-konsep lain lah yang anda perlu faham lah bila nak menghasilkan suatu produk ni. Ya. Jadi bila nak buat suatu manufacturing ni, dia mestilah responsive to several demands and trends. Ya, demands and trends yang dalam keadaan sekarang ni lah. Ya. Jadi bila kita masuk suatu produk, a product must fully meet design requirements and product specs and standards. Yang ni ada yang keluar ni dah tak masuk balik ke? Okay, jadi must fully meet the design requirements, product specs and standards. Kemudian a product must be manufactured by the most environmentally friendly and economical methods. Dia selain daripada kos kena rendah, dia kena environment friendly. Yang ni tugas engineer jugalah. Jangan main buat je tanpa mengira nak pasal environment. Tak boleh. Sekarang ni kena environment friendly. Lepas tu, quality must be built into the product at each stage. Ya, jadi maksud dia ni kita tak boleh menghasilkan produk yang kualiti rendah lah. Ya, start daripada penghasilan produk tu kualiti mesti terjaga. Ya, jadi start daripada raw material dia kena kualiti yang betul, ya, ikut spek yang betul. Setiap proses penghasilan tu tak ada defect. Okey. Kemudian nombor 4, production methods must be flexible enough to respond to changes in market demands. Ya. Changes in types of products, change in production rates, change in quantities dan juga perlu on time delivery requirements. Ya, yang ni memang sangat pentinglah sekarang ni ya. Sebab apa model suatu produk tu dia cepat bertukar. Ya. Contoh macam handphone lah Handphone ni dia sekejap je dia bertukar dia punya design. Ya. Dia ada trend dia yang tertentu jadi bila kita lakukan proses manufacturing tu dia kena fleksibel. Tiba-tiba kita nak tukar saiz. Ya, ataupun tiba-tiba kita nak guna material yang lain. Jadi dia kena fleksibel proses production tu. Dia tak boleh rigid lah, mesti macam produk yang tu je tak boleh. Ya. Dia kena fleksibel. Okay, production rate pun sama. Tiba-tiba kita nak kurangkan contohnya model kereta tiba-tiba model yang ni tak berapa laku. Jadi kita kena kurangkan dia punya kuantiti. Ya, kita kena tambah kuantiti model yang lain. Jadi production method tu dia kena fleksibel lah. Ya, dia tak boleh kata kita mesti hasilkan banyak tu je. Tak boleh. Ya. Tiba-tiba demand tinggi, ramai yang nak, kena tambah lagi kuantiti. Jadi production methods tu dia kena fleksibel. Okey. Kemudian kena ada dia ada new development in materials, production methods, computer integration. Alright. Jadi manufacturer must be constantly be evaluated with view to their appropriate, timely and economical implementation. Ya. Jadi dia ada new materials ya. Kadang-kadang new material baru ada, new production methods, lepas tu ataupun komputer dah makin canggih ya. Sekarang ni dah ada Internet of Things, IoT, yang tu dia dah integrate tau dalam manufacturing. Ya, jadi suatu manufacturing proses tu dia kena adapt lah. Ya.
Manufacturing activities must be viewed as large system. Ya, proses manufacturing ni adalah suatu sistem lah. Dia besar. Ya, dan setiap tu adalah interrelated. Dan sistem tu mestilah boleh dimodel, can be modeled, supaya in order to study the effects of factors such as changes in market demands, product design and materials. Ya, jadi dia adalah manufacturing system dan boleh dimodel. Ya, ini tugas-tugas industrial engineer lah, ya, tugas industrial engineer. Dan manufacturing activities mestilah constantly strive for higher levels of quality and productivity. Ya, mesti tingkatkan output per employee per hour in all phases. Ya, mesti zero base part rejection. Ya, jadi seboleh-bolehnya kita tak nak ada defect langsung bila menghasilkan suatu produk. Yang ni adalah benda-benda yang penting lah, ya, dalam proses manufacturing. Okey. Sebagai contoh proses untuk menghasilkan suatu produk, contoh dia adalah paperclip. Ya, paperclip ni, ni ada paperclip. Nampak? Paperclip. Paperclip ni nampak macam benda mudah sebenarnya. Tapi bila kita nak menghasilkan dia, nak manufacture dia, banyak benda sebenarnya kita kena ambil kira. Ya. Bermula sekali, what type of material? Material apa kita nak guna? Ya. Ini material apa? Siapa tahu? Dia pakai apa dia sebenarnya ni? Siapa tahu? Jawab. Agak-agak apa? Tak tahu korang ni belajar material yang lepas tak boleh anggap ke? Stainless steel. Stainless steel Sekejap Dia ada karat tak? Tak ada karat. Ada karat. Dia berkarat sikit. Ni bukan stainless steel lah. Ya. Kalau saya teka, saya rasa ni adalah plain carbon steel lah ni. Plain carbon steel. Ya. Dia biasanya material ni yang paling murah sekali benda yang diguna adalah plain carbon steel lah. Plain carbon steel. Lepas tu plain carbon steel ni dia lembut. Ya. Dia senang kita ni. Lembut tapi dia tahan keras. Saya rasa ni bukan aluminium ni. Aluminium dia lembut juga tapi aluminium ni dia lembut sangat. Yang ni rasa plain carbon steel. Jadi bila kita pilih ni, kita pilih metal ke ataupun plastik. Plastik pun ada. Plastik Ini bukan plastik. Ini dia cat dah, dia bukan plastik. Banyak pula paperclip saya ni. Yang ni pun metal juga. Jadi dia guna metal. Jadi what kind of metal? Ya. Lepas tu raw material dia starting dia apa? Adakah wire? Ya. Kalau wire kita nak guna diameter berapa? Itu semua kena ambil kira. Ya. Lepas tu dia punya cross section round ke ataupun tak? Ni cross section dia semua round. Okey, surface finish dia macam mana? Appearance macam mana kita nak? Adakah kita coat, kita cat dia ataupun tak? Dia ada yang bercat dan ada yang tak. Yang ini kena fikirkan. Ya. Kemudian macam mana kita nak proses dia daripada suatu wire menjadi satu paperclip? Apa proses-proses dia? Mesin apa yang kita nak guna? Nak guna by hand ke? Ya. Kalau anda adalah owner of the company, kita nak hasilkan berapa banyak? Ya, adakah 100 parts, million parts? Itu kena fikirkan. Ya, berapa banyak kita hasilkan tu bergantung juga kepada manufacturing proses apa yang kita pakai. Okey. Itu yang benda-benda awal lah yang kita perlu tahu. Lepas tu design requirement dia pun perlu tahu. Ya, apa function dia? Adakah nak hold piece of paper ataupun benda lain? Kalau hold piece of paper, apa dia punya properties yang dia perlu ada? Ya. Dia kena ada stiffness ke, dia ada strength ke? Adakah strength penting? Kalau dia kuat sangat, kita tak boleh nak bend dia. Okey.
Jadi yield stress too low, the clip will bend permanently. Dia tak boleh terlalu kuat sangat lah kan. Dia kena lembut sikit. Ya. Okey, jadi proses-proses yang diperlukan semasa kita nak decide apa manufacturing, macam mana kita nak hasilkan dia, yang mula sekali adalah material selection. Ya. Material apa yang kita nak pakai. Jadi untuk material selection ni, dia require knowledge of the function and service requirements of the product. Ya, jadi kegunaan dia apa? Environment dia apa? Ya. Jadi kalau environment dalam suhu bilik ni dia tak ada serangan daripada environment, jadi kita tak kisah sangat. Ya, dia tak ada corrosion. Okey. Jadi tak perlulah pakai stainless steel. Ya, yang ni tak pakai stainless steel ni. Okey. Jadi dalam proses penghasilan ni regarding production, kita akan lakukan bending, ya, bending untuk menghasilkan paperclip ni lah, ya. Kalau kita lakukan bending, akan berlaku cracking or breaking, ya. Dia patah ke, ya. Jadi kena guna material yang tahan bending, ya. Lepas tu, can the wire be easily cut from long piece without causing excessive wear on tooling, ya. Jadi bila kita nak potong, kita kena pastikan material tu tak menyebabkan haus, ya, excessive wear on tooling. Itu pemilihan tooling pula, ya. Kemudian, will the cutting process produce smooth edge on the wire or will it leave a burr? Ya, jadi bila kita potong ni, hujung tempat kita potong tu boleh jadi ada burr, ya. Burr ni maksud dia bila kita potong dia, permukaan dia terlebih. Ada burr. Macam mana nak tunjuk kalau potong kayu pun sama kan. Bila kita potong kayu, permukaan kita potong tu dia tak bersih tau. Dia macam permukaan hujung dia akan terlebih, terserpih. Itu burr. Kalau metal pun ada sama. Dia ada burr nama dia. B-U-R-R. Lepas tu, what is the most economical method of manufacturing the part at the desired production rate? Yang ni kena decide. Okay. Jadi dalam proses penghasilan tu kita ada selection of materials, ya. Jenis-jenis material pun kita dah belajar selepas, ada macam-macam, ya. Lepas tu kita kena pilih apa properties pula, ya. Dia punya mechanical properties, physical properties, chemical properties dan juga manufacturing properties, ya. Manufacturing properties ni pun penting juga, ya. Sebab apa? Adakah material tu boleh kita lakukan proses casting, ya, whether they can be cast, formed, machined, welded, heat treated with relative ease, ya. Okey, kemudian kena ambil kira cost and availability, ya. Jadi kita tak bolehlah main pilih je jenis material dan juga jenis proses. Kita kena ambil kira cost juga, ya. Contoh dia, if the raw or processed materials or manufacturing components are not available in the desired shape, dimension and quantities, kita kena substitute. Ataupun kita kena buat additional processing. Ya, jadi ini akan contribute to the product cost. Ya. Jadi untuk mengelakkan cost tu, kita boleh modify design. Ya, product design tu kita modify to take advantage of standard dimensions of raw materials. Ya, jadi kita boleh avoid extra manufacturing cost. Ya, contohnya macam paperclip ni, ya, kita design produk kita berdasarkan kepada memang standard wayar yang orang jual memang saiz dia macam tu. Ya. Jadi tak adalah kita nak kena pula kecilkan wayar dia supaya dapat kena dengan design kita nak, ya. Contohnya stok yang orang jual wayar-wayar ni diameter dia 1 mm, ya. Tapi kita nak paperclip kita diameter dia 0.5 mm. Lepas tu kita nak juga tak boleh tukar. Ya, jadi itu akan add cost lah, ya.
Jadi itu yang dimaksud kat sini ya. Jadi kita gunakan standard dimension of raw materials ya to avoid extra manufacturing cost. Ya. Kemudian reliability of the supply pun sama juga ya. Kita tak bolehlah ambil materials yang pelik-pelik lah yang memang jarang orang guna ya ataupun perlu import. Kita gunakan raw material yang sedia ada dah ada kat Malaysia sebagai contoh ya. Okey. Dan kena pula tahu bahawa different costs are involved in process materials by different methods. Ya, lain kaedah, lain kos dia. Alright. Kemudian bila kita select materials ni juga perlu ambil kira color, feel and surface texture. Ini kerja industrial engineer lah. Industrial design. Ya. Time and service dependent phenomena, such as wear, fatigue, creep, dimensional stability. Ini kita ambil kira. Friction and wear, corrosion, that can shorten the product's life. Recycling pun kena ambil kira, supaya material tu kita boleh dispose, at the end of the product useful service life for maintain clean and healthy environment. Kemudian kena ada proper treatment of disposal of toxic waste and materials. Alright, semua ni kita kena ambil kira dalam memilih materials. Bila dah pilih materials, kita kena select pula apa manufacturing process yang kita nak buat. So daripada manufacturing process yang saya dah tunjukkan tadi, sama ada casting, forming, shaping, machining, joining, finishing, kita kena pilih. Ya, dan pilih tu bergantung kepada materials tadi yang kita dah tentukan. Ya. Contohnya brittle and hard materials. Yang ni kita tak boleh shape dengan mudah, tapi kita boleh lakukan proses casting. Ya, can be cast. Ya, jadi kalau materials tu keras, kita janganlah guna proses forming, kita guna kaedah casting. Okay, manufacturing process usually alters the properties of the materials. Metals that form at room temperature become stronger and harder and less ductile than they were before processing. Okay, jadi berlainan jenis proses menghasilkan properties yang lain. Okay, dalam menentukan manufacturing ini juga kita tentukan dimensional accuracy and surface finish. Jadi size, thickness and shape complexity of part have a major bearing on the manufacturing process. Alright. Okay, jadi size, thickness and shape complexity mempengaruhi. Jadi kalau produk tu kompleks, design dia kompleks. Contoh macam tadi saya tunjukkan lampu tadi design dia kompleks tu. Dia punya ada kristal macam-macam tu. Yang tu kita tak boleh guna forming and shaping. Susah. Kita boleh guna kaedah casting. Casting dia kalau shape yang kompleks dia senang untuk hasilkan. Okey. Tapi untuk flat parts, thin cross section susah pula kalau kita nak lakukan proses casting. Casting dia tak boleh kalau produk yang nipis-nipis, dia tak boleh. Dia tak boleh nak dapatkan produk yang nipis dan rata, dia susah. Sebab dia daripada keadaan panas kita sejukkan. Jadi dia tak boleh nak tepatlah dimensi jadi rata untuk casting tu. Okay, kemudian tolerance and surface finish pun kena ambil kira. Contohnya hot working operation, kita tak boleh dapat tolerance and surface finish yang bagus. Cold working boleh. Jadi cold working, hot working ni dia termasuk dalam kategori forming and shaping ni. Sama ada kita nak buat dia pada suhu panas ataupun suhu sejuk. Kedua-duanya ada kesan lah kepada tolerance and surface finish. Okay. Kemudian operational and manufacturing cost juga mempengaruhi manufacturing process yang mana satu kita nak guna. Okay, contoh dia the design and cost of the tooling. Tool ni yang mana satu yang kita nak guna. Tool ni alat untuk memotong lah. Contohnya macam daripada blank kita nak hasilkan die, kita kena potong tu. Jadi alat untuk memotong tu kita panggil tool. Jadi cost tool tadi, lead time required to begin production. Jadi untuk mula melakukan production tu dia ada masa preparation dia.
kita kena prepare. Nak start mesin, ya. Lepas tu nak letak tool, pasang tool, nak letak blank. Lepas tu start. Sebelum start tu dia ada masa. Ya. Masa tu kita panggil lead time. Ya. Lead time untuk mula production. Okay. Kemudian the effect of material onto life and die life pun penting juga. Ya. Untuk parts made from expensive materials, the lower the scrap rate, the more economical of the production process. Ya, jadi kalau material itu mahal, kita kena kurangkan scrap. Ya, scrap ni adalah bahan yang kita buang daripada produk tu. Jadi produk tu bila produk dah terhasil, dia tak terhasil tepat-tepat produk tu ya. Kadang kita kena potong dia, kena bersihkan permukaan luar dia, ada benda-benda yang kita buang. Itu adalah scrap. Jadi kalau bahan tu mahal, kita kena elakkan lah scrap tu kena paling sikit yang boleh. Jadi bergantung kepada jenis manufacturing. Availability of machines and equipments and operating experience juga penting juga. Number of parts required, the required production rate mempengaruhi jenis proses yang kita nak. Mesin yang kita nak gunakan juga mempengaruhi. The safe use of machinery juga penting juga. Okey, apa jadi kalau kita guna material dan juga manufacturing yang salah, ya? Improper selection of materials and processes, ya. Jadi dia boleh menghasilkan produk yang gagal lah, yang fail, ya. Dia boleh jadi stop functioning, ya, broken shaft, broken gear, ya. It does not function properly or perform when required special limits, ya. Berlakunya worn bearings, worn gear, it become unreliable, or unsafe. Contohnya crack in the shaft, poor connection in PCB, jadi dia tak jadi unreliable. Dan product failure ni boleh jadi datang daripada design deficiencies, salah design, improper material selection, material defect, manufacturing induced defects, improper component assembly, improper product use. Ini punca-punca lah kenapa suatu produk boleh fail. Alright. Semua okey? Okey, jadi kalau semua okey, kita break 5 minit break 5 minit sebelum kita sambung. Sebelum kita tamatkan kelas ni. Break 5 minit. Alright. Okay.
Okey. Partisipan ada 29 orang ramai. Ada yang letak 2 nama ke? Ke ada yang sepatutnya 27 orang je. Ada yang ni Swen Lung ni orang yang sama kan? Sebab sepatutnya 27 orang je kan? Okey, ketua kelas apa Sama Hari tu ketua kelas apa Tak ingatlah saya. Yang baru Izul. Oh, Izul. Saya baru. Dah tukar ketua kelas Kalau nak kekal yang sama pun Tak boleh. Izul. Alright. Okey, kita ada group projek jadi anda kena pecah kepada group. Sem lepas ada berapa group? Korang nak guna sem lepas punya group ke nak tukar? Ada yang tak puas hati, tak best, ahli group dia, nak tukar ke nak kekal? Tak tahu. saya okey je. Sem lepas ada berapa group saya pun tak ingat lah. Kejap saya tengok dalam e-learning. Dalam mana 5 rasanya. 5 sebab ada 27. Kalau dalam kehadiran tu lah 27 jadinya 5 orang satu grup, ada grup yang 6 orang. Okeylah tu. Okey, sila buat grup Saya nak satu grup maksimum 6 orang Satu grup maksimum 6 orang. Lepas tu senarai grup tu saya nak minggu depan. Senarai ahli grup. Boleh? Minggu depan saya akan bagilah soalan assignment. Soalan Boleh. assignment. Kalau ikutkan kalau waktu bukan PKP lah, korang kena melawat kilang. Bestnya. Waktu bukan PKP. Tapi bila sekarang ni tengah COVID ni, kilang ni saya takut sebab kilang ni biasanya punca kluster.
Jadi nak suruh anda korang pergi kilang ni risiko. Jadi tengah fikir nak bagi assignment apa. Tengoklah tengok ni minggu depan nanti saya bagi tahu soal assignment. Ya. Kalau SEM lepas, student yang tahun 3 sekarang ni, dia guna maklumat daripada internet je. Dia pilihlah company mana kat internet tu, ambillah data company tu. Dia macam senang sangat. Ataupun memang nak buat macam tu korang. Cari company kat internet je. Company kat internet ni tak best. Kita nak actual. Tapi tak apa. Nanti saya fikirkan assignment macam mana nak buat korang ni. Ya. Bagi assignment yang best sikit. Okey, kita teruskan ya. Ada lagi berapa ni? 38 slide. Ni baru 21. Oh, banyak juga. Paruh lagi. Okey. Boleh teruskan? Boleh. Alright. Okey, jadi tadi kita dah belajar introduction berkenaan dengan manufacturing ya. Untuk slide yang seterusnya ni kita akan belajar sikit berkenaan dengan engineering, metrology and instrumentation. Ya. Benda ni adalah asas kepada manufacturing lah metrology dan instrumentation ni sebab metrology and instrumentation ni kita belajar berkenaan dengan alat-alat yang digunakan untuk mengukur. Alat-alat yang digunakan untuk mengukur. Itu metrologi lah. Ya. Instrumentation ni adalah instrumen lah ya, alat-alat yang penting lah dalam mengukur juga ya, instrumentation ya. So, engineering metrology ni adalah measurement of dimension ya. Macam mana nak kita nak ukur dimensi-dimensi lah ya. Dan benda ni sangat penting dalam inspection ya. Inspection sama ada post process inspection ataupun in process ataupun online ataupun real time inspection ya. Ini sangat penting dalam proses inspection lah inspection ni boleh jadi selepas produk tu siap, itu kita panggil post process inspection ya. Kita dah siap baru kita nak tengok produk tu macam mana ya. Inspection juga kita buat semasa proses tu berjalan ya. Jadi kita ada station banyak, jadi kita pergi ke pertengahan, kita ambil, kita check. Boleh juga ya. Online jadi online ni remote lah ya. Maksudnya kita remote lah, kita tak ada orang yang check. Mesin lah yang check ya. Ataupun real time ni proses tengah berjalan tu kita tak stopkan dia, kita tak ambil ya. Kita buat semasa dia berjalan, real time inspection. Okey. Jadi kenapa measurement ni penting? Sebab bila kita hasilkan suatu produk tu kita susah nak hasilkan betul-betul tepat. Memang susah ya. Contohnya macam paperclip ni, katalah kita nak hasilkan diameter dia 1 mm, dia tak tepat 1 mm tau. Tak mungkin tepat ya. Tak mungkin tepat. Benda yang manusia hasilkan ni dia tak perfect, tak sempurna. Tak ada siapa manusia yang boleh hasilkan tepat-tepat 1.0 mm, tak ada. Tak ada mesin yang boleh tepat-tepat hasilkan 1 mm, tak ada. Ya, dia mesti ada lari-lari sikit. Lari-lari sikit tu kita panggil dimensional tolerances. Ya, dimensional tolerances ni itu the permissible variation in the dimensions of a part. Ya, berapa banyak boleh lari dimensi produk tu. Ya, jadi katalah bila kita nak hasilkan produk tu 1 mm, tapi dia boleh lari sikit sebanyak 0.5 mm. Itu kita panggil dimensional tolerance. Dia boleh jadi 1.5 mm, dia boleh jadi 1.05 mm contoh dia, ataupun 0.95 mm. Ya. Ataupun kalau besar sikit boleh jadi 1.5 mm ke 0.5 mm. Itu adalah dimensional tolerance. Sangat penting dimensional tolerance ni dalam manufacturing lah Sebab lagi kecil dimensional tolerance, lagi susah lah kita nak hasilkan. Kita gunakan proses yang lebih tepat, jadi mesin dia lebih mahal
cost dia akan jadi lagi tinggi. Ya. Jadi dimensional tolerance ni perlukan proses lebih susah. Ya. Yang ni kalau nak belajar kena masuk MJIT lah. MJIT dia ada Mechanical Precision Engineer. Budak-budak MJIT tu yang masuk, dia panggil budak tu apa MPA, Mechanical Precision Engineering. Itu precision, dia tepat. Okey, contoh macam ni lah. Katalah kita nak hasilkan parts dia, kita punya ideal lah, dia sepatutnya saiz dia 0.500 sampai 3 titik perpuluhan. Tapi realiti dia ada distribution untuk saiz 0.500. Dia tak tepat 0.500. Dia akan dapat distribution. Distribution ni kita panggil normal distribution. Normal distribution iaitu kebanyakan produk yang kita hasilkan dia dekat dengan 0.5 lah. Dekat. Dan yang banyak dekat-dekat 0.5 ni banyak 6.8.26% ni biasanya dia antara sebanyak negatif 1 sigma ke positif 1 sigma. Sigma ni apa dia? Sigma tu adalah nilai berapa banyak dia lari itulah. Itu nilai sigma. Dia ada formula dia. Okey. Kebanyakan dia 68.6% dia akan masuk dalam dekat-dekat dengan 0.5. 95.46% dia lebih jauh lah, sebanyak 2 sigma, plus minus 2 sigma, dan 99.73% plus minus 3 sigma. Jadi yang lari jauh banyak ni sikit lah. Yang dekat-dekat sama 0.5 dia ada banyak. Jadi dia mesti kita dapat normal distribution ni. Dia tak boleh dapat tepat. Jadi untuk menghasilkan yang dekat-dekat ni kita tolerance guna mesin tolerance yang lebih tepat lah. Kalau nak dapat yang jauh-jauh dimensional tolerance ni, mesin dia tak berapa tepat. Okey. Jadi mula-mula kita belajar jenis-jenis instrumen tu lah. Jadi jenis-jenis instrumen ada beberapa. Iaitu yang pertama ialah line graduated. Line graduated bermaksud dalam alat pengukur tu dia dah ada tanda-tanda, dah ada garis-garis. Itu kita panggil line graduated. Contoh dia adalah pembaris. Pembaris adalah line graduated. Vernier caliper, caliper gauge pun ada yang line graduated, micrometer, bevel protector, bevel protractor, itu adalah line graduated. Yang ni rasanya korang dah tahu dah ni, nama-nama ni. Yang jenis yang lain kita ada comparative length. Dia compare. Jadi dia measure variation or deviation in the distance between two or more surface. Contohnya dial indicator. Dial indicator, kita tekan dia akan dapat dia ada dial bergerak. Electronic gauge sense, macam LVDT. Raja, okey. Ni Raja. Yang ni ini adalah micrometer, vernier micrometer. Yang ni analog, yang ni adalah digital. Kemudian apa ni? Digital gauge, digital measuring device. Ini bevel protector, mengukur sudut. Ni micrometer, ni nak mengukur depth. Ni depth. Okay. Itu nak mengukur jarak. Ada juga alat untuk mengukur straightness, berapa lurus. Mengukur flatness, berapa rata. Mengukur roundness, berapa bulat. Berapa tepat bulat tu pun ada ukurannya. Dan mengukur profile. Profile ni bentuk macam-macam lah. Profile. Okey, jadi straightness diukur menggunakan straight edges ataupun dial indicator. Jadi dia ada blok yang mengukur kelurusan, straightness. Flatness menggunakan surface plate ataupun dial indicator juga.
Ya, roundness menggunakan V-blocks, right? Ataupun circular tracing. Profile dia guna template, ataupun profile gauge. Macam ni lah. Yang A ni mengukur roundness. A ni dia mengukur flatness ni, flatness. Okay, B mengukur depth. C multiple dimension gauging. Ini kalau profile lah. Ini straightness. Straightness menggunakan knife edge rule, ataupun dial indicator ni. Ini measure flatness menggunakan interferometry. Dia ada interferometry juga ni. Ini measure roundness menggunakan V-block and dial indicator yang ni. Measure roundness. Threads and gear teeth pun dia ada kaedah mengukur dia. Kaedah mengukur dia. Measure gear dan measure gear. Ini measure dimension, measure dimension. Jadi dia nak ukur dimensi lah, dia nak ukur dimensi menggunakan coordinate measuring machine, ataupun touch ataupun laser. Kemudian dia ada automated measurements, automated measurement ataupun automated inspection. Right. Okay, jadi semua measuring instruments tu dia ada karakteristik dia lah, jadi karakteristik ni ada kat sini, iaitu yang pertama adalah accuracy, ketepatan tu, berapa tepat alat pengukur tu, jadi yang ni adalah degree of agreement of the measured dimension with its true magnitude. Jadi certain alat dia tak berapa tepat, certain alat tu lebih tepat. Even pembaris lah kan, pembaris ada yang dia ukur sentimeter je, ada pembaris yang ukur milimeter saja. Itu accuracy bagi suatu alat tu bergantung. Okay, amplification, calibration. Calibration sangat penting untuk suatu alat mengukur, jadi setiap alat pengukur tu kita kena calibrate. Contoh penimbang, dia bila nak timbang 1 kilogram punya berat, betul ke yang ditimbang tu 1 kilogram? Kadang-kadang salah. Dia kena calibrate. Dia kena ambil cari suatu benda yang betul-betul berat 1 kilogram, ukur betul ke tepat. Okay, linearity. The accuracy of the readings of an instrument over its full working range. Linearity. Magnification ratio of instrument output to the input dimension. Okay, ini magnification. Dia besarkan, Precision. Precision penting juga. Degree to which an instrument give repeated measurement of the same standard. Dia ulang banyak kali, dia akan tepat. Repeat accuracy. Accuracy dia tepat, Resolution. Resolution pun sama, Resolution adalah smallest dimension that can be read on an instrument, jadi contohnya pembaris yang ada garis 1 mm, resolution dia lebih kecil lah berbanding dengan pembaris yang garis dia 1 cm saja. Rule of thumb, sensitivity. Smallest difference in dimension that an instrument can distinguish or detect. Itu adalah sensitivity, Contoh dia berapa banyak perpuluhan lah. Contohnya penimbang tu dia boleh timbang, boleh dapat pada 1 tempat perpuluhan, berbanding dengan penimbang yang boleh sampai 3 tempat perpuluhan. Itu adalah sensitivity, the smallest difference in dimension that the instrument can distinguish or detect. Okay, speed of response dan juga stability, itu semua penting. Okay, jadi kita balik kepada dimensional tolerance tadi, dia adalah the permissible or acceptable variation in the dimension of a part.
Jadi berapa banyak variation yang kita boleh terima. Itu adalah dimensional tolerance. Ya. Tolerance ni dia sangat penting bila kita nak assemble. Ya, kita nak sambungkan parts. Ya. Bila parts tu perlu assemble ataupun perlu mated with another part. Ya. Contoh dia macam kita ada shaft, ini shaft. Lepas tu kita ada hole, ya. Shaft. Ya. Nampak? Ini lubang, ini shaft. Shaft nak masuk lubang tu sangat penting, ya, dimensional tolerance, ya. Jadi shaft ni dia kena ada minimum diameter dan juga maximum diameter. Minimum diameter kat sini kan. Ini maximum diameter. Ya. Jadi dia ada positif maximum diameter dia sampai sini. Itulah, ya. Jadi minimum diameter dan juga maximum diameter. Maximum diameter dia tu tak boleh lebih daripada minimum diameter hole. Ya. Kalau tak, dia tak boleh nak masuk. Ya. Jadi hole ni dia ada maximum diameter dan juga minimum diameter. Ya. So kat mana tolerance ni? Tolerance ni start daripada sini sampailah ke sini. Ya. Antara minimum diameter dengan maximum diameter tu adalah tolerance bagi hole. Ya. Bagi shaft, ni tolerance dia. Dia adalah tolerance dia kat sini, ya. Antara minimum diameter dan juga maximum diameter bagi shaft. Ya. Alright. Jadi itu semua kena ambil kira lah, ya, untuk supaya dia boleh ngam-ngam masuk, ya, untuk meetkan dia. Alright. Jadi itu saja berkenaan dengan chapter 1. Okay. Tamat. Saya stop record.